Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi. Alhamdulillah kita masih dalam surah An-Nisa. Sebelum tu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT, diberi pelindungan, diberi kasih sayang dia. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi iman, mudah-mudahan sehingga ke akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah hari ini kita sambung daripada ayat 38. InsyaAllah hari ini sampai ayat 44, muka surat 85 dah dalam kebanyakan mushaf. Kita akan mulakan insyaAllah hari ini tadabbur ringkas kita insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, kita terus sahaja kepada ayat 38 muka surat 85 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan juga orang-orang yang membelanjakan harta dia dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia, yakni riak, dan mereka tidak pula beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Dan siapa yang yakni mengambil syaitan itu menjadi kawan dia, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini tentang orang yang dia belanja harta dia. Sebelum ni kan ayat dia perintah dia untuk membantu manusia. Tapi sini orang tu dia bantu manusia, tapi dengan tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk mempamerkan kepada orang lain. Dan dia sebenarnya hakikat dia tak beriman kepada Allah. Dan dia juga sebenarnya hakikat dia tak beriman kepada akhirat. Sebab ada hadis kan Allah, Nabi SAW kata innama a'malu binniyat. Setiap itu bergantung pada niat dia. Jadi niat tu kerana apa? Kalau dia tu buat kerana selain daripada Allah SWT, maka bagi Allah SWT dia tidak mendapat apa-apa melainkan seolah-olah debu je lah. Debu yang ditiup oleh angin, dia hilang macam tu saja. Pahala dia tidak ada pahala. Dan kata Allah SWT, dan siapa ambil syaitan itu jadi kawan dia, maka dia dah seburuk-buruk kawan itu adalah syaitan. So dalam ayat lain Allah kata syaitan itu siapa? Aduwwum mubin. Musuh kamu yang nyata. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir karangan Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, dia ni mudaris pada tafsir Universiti Islam Al-Madinah. Apa dia kata berkenaan ayat ni? Dia kata waladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Dia ni orang-orang yang menafkahkan harta, dia infakkan harta, tujuan dia apa? Untuk riak. Untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Jadi dia ni siapa? Tafsiran Dr. Askar ni, dia kata Sulaiman ni, Dr. Muhammad Sulaiman dia kata, yakni sebagaimana yang dilakukan orang lain, sebagaimana dia bersedekah macam orang lain, tapi supaya orang lain menganggap dia itu dermawan. Supaya dia anggap sebagai orang yang banyak sedekah. Jadi tujuan dia semata-mata bukan kerana Allah SWT, tetapi semata-mata untuk mencari pengaruh lah. Semata-mata untuk mendapat follower lah kalau kita kata bahasa sekarang. Itu. Supaya apa? Orang menganggap dia ini adalah orang yang mendapat yang dermawan. Orang yang baik lah kita kata begitu. Jadi kemudian kata Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar lagi, dia kata wa may yakuni syaitanu lahu qarina. Tu sahabat, barang siapa yang ambil syaitan itu jadi teman dia, makna qarin ni teman yang rapat ataupun kita kata sahabat. Sebab orang yang buat selain daripada Allah SWT ini siapalah Tuhan dia? Kalau tidak nafsu dia sendiri, yang hasilnya daripada perbuatan jahat yang dia buat ni adalah kerana apa? Kerana hasutan syaitan itu sendiri. Jadi siapa yang buat selain daripada Allah SWT, maka kawan dia adalah siapa? Tuhan dia adalah siapa? Siapalah sebenarnya yang dia nak persembahkan? Yang nak persembahkan itu adalah daripada kepada syaitan itu sendiri.
Kerana apa? Sebab syaitan itu buat apa? Kata Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, kerana dia menjerumuskannya kepada kebinasaan. Menyuruh agar berbangga diri. Menyuruh apa? Sombong. Menyuruh berbuat kikir. Buat kedekut. Ini syaitan. Ini semua kerja syaitan. Syaitan suruh apa? Syaitan Allah tu ajak kepada kemenangan. Allah tu ajak kepada menjanjikan kepada syurga. Sedangkan syaitan itu menjadikan kebinasaan. Dia suruh agar berbangga diri. Dia suruh agar sombong. Dia suruh agar jadi kedekut. Dia suruh berinfak. Tapi berinfak dengan maksud apa? Nak menunjuk kepada orang lain. Sehingga apa? Sehingga itu menyebabkan terhalang dia daripada mendapat pahala, daripada infak di jalan kebaikan, dan menghanguskan harta dia begitu saja dengan berinfak di jalan syaitan, yakni jalan kebatilan. Maka inilah syaitan, inilah seburuk-buruk teman. Jadi kalau sebab tu kalau tak silap ada ulama dia kata siap yang sesuatu yang ditinggalkan akan ada pengganti dia. Maka kalau kita meninggalkan satu perbuatan kerana Allah SWT, bukan kerana Allah SWT, maka pasti akan ada jalan lain yang menggantinya. Tentu saja jalan yang kalau kita meninggalkan jalan Allah, maka tak lain jalan kita adalah jalan syaitan. So fasa'a qarina. Kerana ini adalah seburuk-buruk kawan. Seburuk-buruk kawan siapa? Syaitan itulah seburuk-buruk kawan. Baik, kita teruskan. Jadi menurut Dr. Wabah Zuhaili, bila dia menafsirkan ayat ini, dia kata orang-orang ini dia nafkahkan harta semata-mata sebab apa? Nak menunjuk, sebab riak. Tujuan ni nak dapat populariti. Nak popular lah. Itu saja. Kalau bahasa orang, sekadar konten semata-mata. Sedangkan mereka ni tak beriman kepada Allah. Tidak juga kepada akhirat. Sama saja seperti orang munafik dan penduduk Mekah. Kerana mereka semua ni adalah para sahabat syaitan. Dan barang siapa menjadikan syaitan itu sebagai sahabatnya, maka ini adalah sahabat yang paling buruk baginya di neraka. Kerana syaitan itu membimbing menuju kehancuran seperti kesombongan, kebahilan dan riak. Sedangkan kalau orang yang menyedekah itu sama seperti orang yang mendapat sehingga 700 tangkai, bahkan lebih lagi. Kalau dia itu berniat semata-mata untuk Allah SWT. Sebab orang yang memudahkan jalan orang lain, maka Allah akan mempermudahkan jalan hidup dia. Jadi orang yang buat selain daripada Allah SWT, maka tak lain dia itu telah menjadikan syaitan itu sebagai rakan karib dia, dan sesungguhnya dia adalah rakan karib itu fasa'a qarina. Itulah seburuk-buruk rakan, seburuk-buruk sahabat. Jangan syaitan itu dijadikan kawan. Sebaliknya syaitan itu sepatutnya dijadikan sebagai musuh yang nyata, aduwwum mubin. Seterusnya terringkas ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah kerugian yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka mendemakan sebahagian daripada apa yang telah dikurniakan Allah kepada mereka. Dan ingatlah Allah tu sentiasa mengetahui akan keadaan mereka. Allah SWT nak kata begini, seolah-olah nak bagi tahu kenapa susah sangat nak beriman kepada Allah. Kenapa tak mendema je harta kerana Allah? Kenapa perlu kerana kepada yang lain? Sedangkan kalaulah mereka menderma di jalan Allah SWT itu, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Kenapa tidak melakukan sedemikian? Kenapa tidak buat seperti itu? Dan ingatlah Allah tu sentiasa mengetahui keadaan mereka. Jadi Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair dia kata, apa sebenarnya musibah bahaya yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta menginfakkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka? Maknanya what you have to lose? Apa yang kamu yang akan hilang kalau kamu itu infak semata-mata kepada Allah? Ataupun apa bahaya yang kamu dapat kalau kamu infak kepada Allah? Kenapa susah sangat kamu nak infak kerana Allah SWT? Sebab tu kemudian Allah tutup, menurut penulis tafsir ni, Allah kata Allah tutup ayat ni dengan ancaman dan peringatan atas perkara-perkara buruk yang mereka sembunyikan dalam dada mereka, yang mereka ini buat bukan kerana Allah. Itu dengan menyebutkan Allah tu mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dan kata penulis tafsir ni pasti Allah akan balas perbuatan tersebut. Itu surah ayat
dalam ayat 39. Di sini Allah nak ingatkan, seolah-olah Allah nak bagi tahu kenapa susah sangat kamu nak buat kerana Allah SWT. Dan kamu jangan lupa bahawa Allah tahu niat kamu itu tidak benar. Kamu jangan lupa bahawa, jangan kamu ingat Allah tidak tahu bahawa niat kamu itu tidak lurus. Dan apa yang kamu buat bukan kerana Allah ini, tentu kamu akan dapat balasan azab. Kenapa kamu jadikan syaitan itu sebagai penghulu kamu, sebagai ketua kamu, sebagai pemimpin kamu, sehingga kamu tegar untuk membuat satu perkara bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 40 Allah kata, innallaha la yuzlimu mithqala zarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah itu tak sekali-kali pun menganiaya, menzalimi seseorang tu walaupun seberat zarah. Kalau kita bahasa sekarang, walaupun sebesar atom sekalipun. Atom tu kecil lah. Zarah tu kecil, debu tu kecil. Tapi Allah sedikit pun sebesar itu pun tidak Allah. Bahkan lebih kecil daripada itu pun Allah tidak zalim. Dan kalaulah yang sebesar zarah itu amal kebajikan, nescaya Allah akan ganda dia. Allah akan beri dari sisinya pahala yang amat besar. Satu dosa kalau Allah buat, orang akan dihukum kerana dosanya itu saja. Tetapi kalau amal kebaikan Allah, satu amal kebaikan kita buat, Allah akan bagi berganda-ganda. Kan infak sampai 700 tangkai Allah kata. Bahkan dia lebih lagi. Itu tak ruginya kalau buat kebaikan atas kerana Allah SWT. Ikhlas kerana Allah SWT. Sebab kata apa? Kenapa? Wa maza alaihim law amanu billah. Apa masalahnya kalau kamu itu beriman kepada Allah SWT dan akhir-akhir. Dan kamu itu berinfak kerana Allah SWT. Sebab Allah itu tak akan zalim kamu walaupun sebesar zarah. Pasti Allah akan balas. Bahkan berganda-ganda kalau perkara yang baik. Kalau perkara jahat, Allah balas timpal je. Tapi benda yang baik, Allah akan balas berganda-ganda. Kan manusia itu semua nak lebih. Dia suka yang lebih. Dia nak cheese lebih. Dia nak portion tu besar kalau makan tu. Jadi kalau pahala Allah tahu manusia nak perkara tersebut, Allah akan bagi lebih dan lebih. Kenapa? Jadi tawaran apa lagi yang kita nanti-nantikan? Tawaran apa lagi yang menyebabkan kita bertangguh-tangguh? Sepatutnya dengan Allah itulah kita kena buat. Sebab kita tahu balasannya itu tidak ada tandingannya. Kata Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair. Apa dia kata? Setelah Allah menyebutkan bahawa mereka ini mendapat sesaan akibat kekafiran mereka, maka Allah ingatkan bahawa yang dia lakukan terhadap mereka adalah keadilan. Dan dia itu, Allah SWT itu maha suci daripada kezaliman walaupun sekecil apapun. Dan dia itu tidak mengurangi seseorang dan tidak pula sesaan daripada apa yang telah ditentukan, meski hanya seukuran semut kecil yang hampir tidak terlihat. Maka ayat ini menunjukkan bahawa kita jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan yang kita buat dan kita bertangguh-tangguh dalam buat kebaikan kerana kebaikan yang kecil itu akan dibalas berganda-ganda, dan jangan juga kita meremehkan suatu dosa. Satu kejahatan yang kita lakukan kerana kejahatan yang kita lakukan itu tidak akan terlepas daripada pandangan Allah SWT, maka hati-hati. Walau macam mana pun Allah akan balas. Setiap apa yang kita buat ini akan ada pertanggungjawapannya dan Allah itu tidak akan zalim dan Allah itu akan mengadili dengan seadil-adilnya. Kerana tidak ada raja yang adil melainkan Allah SWT lah yang keadilan dia itu mutlak. Jadi ini ayat ni sebenarnya kita kena kalau dari segi kebaikan kita kena berebutlah untuk buat kebaikan, jangan kita berkira. Dalam kejahatan janganlah kita sekali-sekali tegar untuk buat. Jangan kita lihat pada kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada yang besarnya, kepada orang yang hendak zat yang hendak kita derhakakan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dia kata penulis tafsir dia lagi, dia kata, namun apabila seorang itu memiliki kebaikan sebesar semut kecil, maka Allah akan melipat gandakan pahala dia dan akan bagi balasan yang lebih besar daripada apa yang telah dijanjikan. Dan jika Allah menyebutkan sesuatu itu besar, maka siapa yang dapat ketahui ukuran yang sebenarnya? Berapa besar tu siapa dapat tahu? Alat saintis mana yang dapat boleh nampak berapa besar yang Allah nak bagi tu? Sebab bila Allah kata besar, maksudnya kita tak dapat nak bayangkan besarnya. Sebab sesuatu yang di syurga itu satu benda yang takkan pernah terlintas di muka bumi kita.
tak pernah terlintas di fikiran kita apa yang ada di muka bumi ni, pasti dia akan lebih. Boleh kita kata kalau serendah-rendah syurga itu pun juga tak akan ada tandingannya dengan bumi ini. Pasti bumi ini jauh lebih rendah daripada apa? Daripada serendah-rendah syurga sekalipun. Wallahu a'lam. Kemudian seterusnya ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman maksudnya pada ayat 41. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak? Apabila kami datangkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi, yakni itu rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, dan kami juga datangkan engkau yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi terhadap umatmu ini. Jadi Allah SWT berfirman menurut penulis tafsir Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin, dalam dia lihat kepada tafsir Ibnu Katsir ringkas, Allah SWT berfirman seraya memberitahu tentang kengerian dan kedahsyatan perkara hari kiamat. Mana-mana perkara dan keadaan pada hari kiamat saat setiap umat akan dihadirkan dengan seorang saksi, yakni para nabi. Sebagaimana Allah SWT berfirman, dan terang benderanglah bumi, yakni padang mahsyar, dengan cahaya keadilan Tuhan. Dan diberikanlah buku dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka itu tidak dianiaya. Surah Az-Zumar ayat 69. Jadi di sini Allah nak bagi tahu bahawa betapa ngerinya kelak apabila kelak di akhirat kalau kamu tidak buat suatu perkara itu kerana Allah SWT, maka hari kiamat nanti kamu akan dihadirkan seorang saksi dan dia itu akan bersaksi kepada kamu dan kamu akan diberikan buku. Dan setiap orang tu akan diberi keputusan yang sangat adil. Jadi kalau kita buat baik, selamatlah. Tapi kalau kita buat suatu perkara yang bukan kerana Allah SWT, maka bersedialah untuk kita dihadapkan di hadapan mahkamah Allah SWT, di mana saksi-saksi yang datang itulah saksi-saksi yang adil. Jadi setelah menurut Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair, setelah Allah menyebutkan sifat adil dan kemurahan kurnia dia, kemudian Allah lanjutkan bahawa hal tersebut berlaku dengan kesaksian para rasul yang telah Allah jadikan sebagai hujah seluruh alam, sebagai hujah seluruh makhluk. Jadi setelah Allah sebutkan sifat adil dan kemurahan kurnia dia, kemudian Allah lanjutkan bahawa perkara tersebut berlaku dengan kesaksian para rasul yang telah Allah jadikan sebagai hujah seluruh makhluk. Allah berfirman, apa yang akan terjadi jika kami pada hari kiamat datangkan bagi seluruh umat seorang saksi atas mereka untuk bersaksi atas kerosakan akidah dan keburukan amal mereka, dan kami akan mendatangkanmu sebagai saksi atas umat kamu. Jadi maksudnya di akhirat kelak, kalau kita buat suatu perkara ini bukan kerana Allah, kalau kita buat ini bukan atas dasar akidah, maknanya kalau kita buat bukan kerana Allah, maknanya akidah kita sudah rosak, maka bersedialah kamu untuk di hadapan dengan mahkamah Allah, di mana akan datangkan saksi itu adalah daripada Nabi itu sendiri, daripada umat kamu sendiri, yang akan menyaksikan bahawa kamu itu telah meninggalkan apa yang sepatutnya kamu lakukan. Jadi maksudnya ini ayat ni sangat mengerikan, maknanya kita akan terlepas. Kita mungkin lepas di dunia, orang mungkin nampak kita ni dermawan, misal orang mungkin nampak kita ni buat kebaikan, tetapi di akhirat kelak tidak ada apa yang dapat menyelamatkan kita, kerana kita benar-benar akan diadili seadil-adilnya. Ayat 42 Allah sebut, Allah berfirman, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha hadisa. Allah Subhanahu wa taala seterusnya berfirman yang bermaksud pada hari itu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendahaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka jika mereka itu disamakan dengan tanah, yakni ditelan bumi, dan ketika itu mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun daripada pengetahuan Allah SWT. Ayat ni lebih kurang sama dengan Allah kata, orang rakam kat apa orang kafir. Dia kata, ya laitani kuntu turaba, dalam surah An-Naba. Wahai alangkah baiknya kalau kami ni hanya tanah sahaja. Begitulah juga ayat ni kata, orang kafir ni kalau boleh,
Dia nak jadi sama rata macam tanah yang ditelan bumi. Yang ni dia dapat disembunyikan sepatah kata pun. Dia nak menyembunyikan kata-kata daripada Allah SWT, tetapi sebenarnya mereka tak dapat menyembunyikan sepatah kata pun daripada pengetahuan Allah SWT. Dia tak dapat lari dah daripada azab Allah SWT, daripada mahkamah Allah SWT. Sebab tu Allah tanya kepada orang kafir dan ayat Allah kata daripada orang yang ingkar kepada Allah. Aina tazhabun? Kamu nak pergi ke mana? Mana kamu nak pergi? Sebab mana pun kamu pergi, Allah SWT tetap akan dapat cari kamu. Begitulah. You can run but you can never hide, kan orang putih kata. Kamu boleh lari tapi kamu tak boleh nak sembunyi. Kita tak boleh nak lari daripada, kita tak boleh nak sembunyi daripada Allah SWT. Nak pergi ke mana, semua itu adalah di bawah kerajaan Allah SWT. Langit dan bumi antara yang kedua-duanya, semua itu milik Allah SWT. Jadi apa jalan yang kita ada? Berlarilah kepada Allah SWT. Kembalilah kepada Allah SWT. Apa saja yang kita telah buat, kita kesalkan, kita taubat, kita kembali kepada Allah SWT. Jangan lari terus menyebabkan kita letih. Akhirnya kita balik dalam keadaan dimurkai Allah SWT. Baiknya di dunia inilah kita bertaubat. Apa saja kesilapan yang kita buat, kembali. Bersihkan diri, kembali kepada Allah SWT. Cubalah sedaya upaya, minta kuatan kepada Allah untuk jadi hamba yang taat. Minta rahmat dia untuk jadi hamba yang taat. Jadi pada hari kiamat, kata Dr. Wabah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala, pada hari kiamat orang-orang kafir berharap agar Allah sama ratakan mereka ini dengan bumi sehingga mereka menjadi tanah. Atau mereka dijatuhkan dalam bumi lalu dikubur dengan tanah. Itu mereka berharap supaya jadi tanah. Dan mereka itu tidak mungkin dapat menyembunyikan sedikit pun amal mereka daripada Allah SWT. Sehingga rahsia-rahsia dan seluruh peristiwa yang mereka alami itu diketahui oleh dia. Dan seluruh anggota badan mereka bersaksi atas mereka. Kalau manusia ini tidak mahu bertaubat, maka kelak kamu akan dimalukan di hadapan orang lain. Kamu akan dicerita, dipamerkan kejahatan-kejahatan kamu. Dan kamu tidak akan dapat menyembunyikan. Sebab kita ada saksi daripada kalangan Rasul itu sendiri. Saksi daripada kalangan orang lain. Dan kita bahkan tangan, kaki, mulut, dan kaki, anggota badan kita sendiri akan bersaksi atas apa yang kita buat. Maknanya kalau kita buat jahat dengan tangan kita ni akan jadi saksi bahawa benar kita telah buat. Hati kita, jantung kita akan cakap, mungkin akan bagi tahu. Anggota-anggota kita nak akan bagi tahu sebenarnya apa sebenarnya yang telah kita lakukan. Kalau dengan CCTV dunia kadang-kadang kita tak boleh lari, orang boleh viral dan sebagainya, apatah lagi CCTV Allah SWT. Apa lagi saksi-saksi Allah SWT yang tak dapat kita bayangkan bagaimana mereka ini yang rapat dengan kita ni, tangan kita berada ke mana-mana kita pergi, kaki kita ni berada ke mana-mana kita pergi. Telinga kita, hidung, mata kita ni akan berada mana-mana kita pergi. Mereka ni adalah ejen-ejen Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah kita kata special branch Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita tak boleh nak lari daripada mereka. Mereka ini akan jadi saksi. So, sangat hebat sebenarnya teknologi kalau kita kata dengan izin perkataan dia yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita menyebabkan kita nak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi? Kita ni kerdil, maka mengakuilah kerdilan kita. Semoga dengan mengaku keadilan kita itu kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana ghafura innallaha kana afuwa innallaha kana afuwan ghafura. Jadi Allah SWT berfirman seterusnya, ayat 43, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri solat sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ini jangan kamu kerjakan solatlah dalam keadaan kamu mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan jangan pula sedang kamu dalam keadaan junub, yakni berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas saja hingga kamu mandi, yakni bersuci.
Berjunub ni maksudnya selalunya orang melakukan hubungan suami isteri lah. Dan jika kamu sakit atau sedanglah musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan wanita. Setengah orang tafsirkan bersentuh ni juga dengan maksudnya melakukan hubungan lah, hubungan suami isteri. Kemudian kamu tidak mendapat air, yang ini mandi atau wuduk, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yang ini debu yang suci. Itulah sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu, sesungguhnya Allah tu maha pemaaf lagi maha pengampun. Jadi kata penulis tafsir Syekh Dr. Imad Zuhair, setelah Allah merintahkan untuk beribadah kepadanya dengan penuh rasa ikhlas. Selepas Allah bagi tahu supaya beribadah dengan penuh rasa ikhlas, maka kemudian Allah perintahkan jalankan solat dengan penuh keikhlasan, kerana solat itu adalah sebaik-baik ibadah. Oleh sebab itu Allah larang hamba-hamba yang beriman untuk melakukan solat sehingga ketika dalam keadaan mabuk, sampai dia sedar kembali sehingga mengetahui apa yang akan dia baca dan dia lakukan dalam solat dia. Kerana orang yang dalam keadaan mabuk, dia tak akan dapat menghadirkan rasa khusyuk. Dia tak akan dapat rasa kehadiran Allah ketika membaca Al-Quran, zikir dan doa dalam solat. Jadi bila Allah bagi tahu suruh beribadat, infak semata-mata kerana Allah. Jangan buat selain pada Allah, jangan buat kerana syahwat, jangan buat kerana hasutan syaitan. Kalau kamu buat perkara bukan kerana Allah, kamu akan hadapi nanti di akhirat azab yang pedih. Jadi Allah bagi tahu kepada orang yang beriman, buat satu benda tu kerana Allah SWT. Sebab tu tak boleh mabuk. Tak boleh mabuk, minum arak, sebetul solat, tak boleh. Dalam keadaan kamu itu hilang akan. Sebab dia itu akan menyebabkan hilang rasa khusyuk dan akan merasakan kehadiran Allah. Dan tidak akan dapat merasakan kehadiran Allah ketika baca Al-Quran, zikir dan doa dalam solat. Larangan ini juga mencakupi larangan mendekati tempat-tempat solat seperti masjid. Sehingga orang yang mabuk pun harus dilarang untuk masuk masjid. Larangan ini menurut penulis tafsir dia kata juga mencakupi larangan mendekati solat itu sendiri. Sehingga orang mabuk larang untuk melakukan solat atau melakukan ibadah yang lain sebab akalnya tak dapat memahami dengan baik apa yang diucapkan. Hukum ini berlaku sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamar secara terus. Sekaligus. Awal-awal boleh lagi solat lagi, boleh lagi minum arak, tapi jangan minum ketika nak solat. Akhirnya terus tak boleh lah. Jadi begitulah solat. Inilah kaitan dia, Allah nak bagi tahu buat benda semata-mata kerana Allah SWT. Kalau orang tu dalam keadaan mabuk dah, bagaimana dia nak buat kerana Allah SWT sedangkan dia sendiri tak tahu apa yang dia buat. Jadi Allah nak jaga betul akal itu, Allah nak jaga hati, Allah nak jaga akal supaya setiap apa yang kamu buat, manusia itu buat, makhluk itu buat, hamba itu buat semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata, janganlah kamu mendekati salat ketika dalam keadaan junub kecuali hanya sekadar melewati masjid saja, tak duduk lama dalamnya. Namun jika kalian telah mandi junub, maka larangan ini tidak berlaku lagi. Jadi orang yang nak berjunub ni tak perlu ke masjid sebab dia boleh mandi terus dan dia pergi ke masjid lah. Sebab masjid tu kalau bagusnya adalah tempatnya adalah untuk ibadah. Jadi kalau dalam keadaan dia junub, dia tak boleh nak beribadah. Dia tak boleh nak solat dan sebagainya. Jadi sepatutnya dia balik, dia mandi supaya dia boleh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kata penulis tafsir ni lagi, dia kata kerana ibadah solat tu merupakan kewajipan yang memiliki waktu tertentu dan merupakan mengingat seorang kepada Tuhannya, sedangkan mandi junub terkadang pada keadaan tertentu sulit dilakukan, maka Allah bagi keringanan dalam cara hilangkan junub. Kecuali tiba-tiba solat dah masuk dah, tapi dia masih dalam keadaan junub, tak ada air pula. Tapi dia boleh bertayamum. Itu tidak menggunakan air, tetapi dengan cara bertayamum ketika dalam keadaan sakit yang jika terkena air itu ditakutkan akan menambah parah penyakitnya. Atau dalam keadaan seorang pesafar ketika itu tidak mendapatkan air saat wajib berwuduk atau mandi junub. Jadi dia tidak ada air untuk mandi junub, menurut tafsir kata, ataupun dia ada sakit tak ada kena air, maka dia tetap solat dengan cara bertayamum. Saat menunjukkan bahawa penting sangat solat tu. Jadi Allah nak bagi tahu daripada awal bahawa sampailah ke solat ini sebab Allah nak bagi tahu solat itu adalah memperhambakan diri hanya semata-mata kepada Allah SWT dan tentulah saja dia perlu dilakukan dengan ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sampai perintahkan untuk cari tanah yang suci untuk dipakai bertayamum, kemudian basuhlah wajah dan tangannya dengan tanah tersebut. Dengan begitu dia telah diperbolehkan untuk melakukan solat.
Kemudian kata penulis tafsir ni, Allah tutup ayat ini, ayat 43 ini dengan menyatakan bahawa dia Maha Pemaaf dan Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang beriman dengan memudahkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah tidak membebani mereka dengan kewajipan mandi atau berwuduk ketika dalam keadaan sakit atau dengan kewajipan menunggu ketersediaan air sehingga tidak perlu qada banyak solat yang dapat memberatkan mereka. Ini menurut penulis tafsir. Oleh kerana solat itu wajib, maka supaya ketika itu saat apa yang mampu sajalah, tayamum sajalah, dan kalau penulis tafsir ni kata tak perlu digantikan. Menurut pandangan penulis tafsir ini. Sebab Nabi kata apabila aku perintahkan satu perkara, buatlah semampu kamu. Apabila kamu itu disuruh tinggal satu perkara, tinggallah terus. Mana tak boleh tinggal sikit, tinggallah terus. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad orang-orang yang telah diberikan sebagian kitab, mereka pilih kesesatan dengan meninggalkan petunjuk Tuhan dan mereka pula berkehendak supaya kamu juga sesat jalan. Jadi Allah menurut penulis tafsir ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'ad, dia kata ini merupakan celaan bagi orang yang telah diberi bahagian daripada Alkitab Taurat, dan ayat ini juga mengandungi peringatan buat hamba-hamba dia agar tidak terpedaya dengan mereka dan tidak terjumus ke dalam orang-orang yang semisal mereka. Lalu Allah mengkhabarkan mereka tentang diri mereka sendiri. Mereka itu memilih kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya mereka sangat menyukai dan mendahulukannya sebagaimana seorang yang mengarahkan harta yang banyak untuk meraih apa yang disukainya. Mereka mendahului kesesatan daripada petunjuk dan kekufuran daripada keimanan serta kesasaan daripada kebahagiaan. Walaupun demikian, mereka bermaksud supaya kamu tersesat, menyimpang daripada jalan yang benar. Mereka itu sangat bersemangat untuk menyesatkan kalian. Dengan segenap kemampuan, mereka mengerahkan segala upaya dalam hal tersebut. Akan tetapi Allah dah pelindung bagi hamba-hambanya yang beriman dan penolong mereka. Maka Allah menerangkan kepada mereka tentang apa yang terkandung padanya berupa kesesatan dan penyesatan. Jadi menarik sekali tuan-tuan. Awal ayat Allah bagi tahu, dan apa yang kita bincangkan hari ayat 38, Allah bagi tahu supaya infak harta hanya semata-mata kepada Allah SWT, bukan kerana riak. Kena beriman kepada Allah, hari akhirat, dan juga beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jangan ikut langkah syaitan. Jangan jadikan syaitan sebagai teman rapat. Sebab apa yang tak rugi pun buat suatu perkara kerana Allah SWT. Kalau orang kafir dia buat kerana lain, kerana bukan Allah SWT, maka dia itu kelak di akhirat dia itu akan datangkan, manusia itu akan datangkan saksi, dan saksi itu saksi yang adil, maka orang kafir itu kalau berharap dia itu cuma jadi tanah saja, tak dia ambil tindakan. Kemudian Allah kata cara dia, kamu sepatutnya kamu buat satu benda semata-mata kerana Allah, memperhambakan diri kepada Allah, dan cara yang paling tepat untuk menjadi hamba Allah SWT ialah dengan menyembah hanya semata-mata kepada Allah SWT. Itu. Dan Allah beritahulah jangan mabuk ketika solat dan sebagainya, sebab kita kena buat suatu perkara mesti dalam keadaan kita tahu kita sedang menjadi hamba Allah SWT, sedang menyembah Allah SWT. Maka akhirnya Allah beritahu, tidakkah kamu lihat bahawa orang kafir ni sebenarnya dia kalau boleh dia nak lihat kita itu orang-orang Islam itu tersesat. Jadi di samping kita tahu bahawa syaitan itu ada di kalangan jin, maka dia ini membisikkan jalan dan darah kita, menyesatkan, ingin menyesatkan manusia. Ketahuilah juga ada syaitan-syaitan daripada kalangan manusia. Yang kalau zaman Nabi pada orang Yahudi misalnya, dan tentu saja pada zaman mana orang-orang yang seumpama dia yang mahukan kita ini mengikut jalan selain daripada jalan Allah SWT, dan mereka ini mendatangkan hujah-hujah yang kadang-kadang nampak pintar tetapi sebenarnya jauh menyimpang daripada Allah Subhanahu sebab jalan Allah SWT. Maka kita kena lihat, kena minta perlindungan Allah. Sebab apa? Allah telah sebaik-baik pelindung kepada hamba-hamba yang beriman, dan tentu saja kita kena jadikan solat itu sebagai pelindung kita daripada perkara-perkara maksiat. Sebab tu Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan salat dan sabar. Dan mudah-mudahan dengan kita melakukan menghambakan diri kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, maka kita ini terlindung daripada apa? Daripada kesesatan. Sebab syaitan tu, iblis itu tidak mampu untuk menyesatkan manusia yang ikhlas kepada Allah SWT. Jadi key untuk kita mendapat menjadi terus dalam ihdinas siratal mustaqim, dalam siratal mustaqim, dalam jalan lurus, ialah membetulkan niat kita ini hanya semata-mata
kepada Allah SWT, dan kita kena berhati terhadap musuh-musuh yang sentiasa dari kalangan syaitan, jin dan manusia yang sentiasa menunggu untuk kita ini mengikut kehendak syahwat mereka. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini secara ringkas ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya minta maaf atas sebarang salah dan silap, sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.